ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam daurah membahaskan risalah karangan Syekh Al-Albani rahimahullah, Manzilatus Sunnah fil Islam, kedudukan as-sunnah dalam Islam, atau dalam kitab terjemahan yang kita gunakan untuk daurah ini, di bawah tajuk membantah kesesatan anti hadis, kitab terjemahan kitab Syekh Albani, yang diterbitkan oleh PIS, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita cuba sambung perbahasan atau bacaan kita dalam risalah ni. Jadi boleh lihat di muka surat 53, ya, kesesatan mereka yang merasa cukup dengan Al-Quran tanpa As-Sunnah. Dhalal al-mustaghnina bil-Quran 'an As-Sunnah, kesesatan mereka yang merasa cukup dengan Al-Quran tanpa As-Sunnah, ya. Baik, kita lihat muka surat 54 halaman berikutnya. Antara mereka yang sangat dikenali adalah wujudnya sebahagian ahli tafsir dan penulis kitab-kitab kontemporari yang mengharuskan perkara yang dibincangkan dalam contoh keempat dan kelima, iaitu keharusan memakan binatang buas dan memakai sutera dan emas bagi kaum lelaki dengan bersandarkan kepada Al-Quran semata-mata, yakni bersandarkan kepada keumuman ayat-ayat Al-Quran semata-mata. Bahkan pada zaman ini terdapat golongan yang dinamakan Al-Quraniyun. Al-Quraniyun dia istilah kepada golongan anti hadis lah, ya. Kalau istilah anti hadis, dia merujuk kepada sikap mereka menolak hadis. Tapi nak kata maksud dia sama dengan istilah Al-Quraniyun. Al-Quraniyun dia merujuk kepada Al-Quran. Nak kata bahawa kelompok ni mereka berpegang kepada, kononnya, ya, kita kata kononnya mereka berpegang kepada Al-Quran semata-mata dan mengetepikan As-Sunnah atau mengetepikan hadis. Kenapa kita kata kononnya? Kerana kalau benarlah mereka berpegang dengan Al-Quran, niscaya kita akan dapati bahawa mereka akan turut berpegang dengan hadis, berpegang kepada sunnah. Kenapa? Kerana Allah, kalau kita lihat dalam banyak ayat-ayat Quran, di samping memerintahkan supaya kita berpegang kepada Al-Quran, Allah turut memerintahkan supaya kita berpegang kepada As-Sunnah, ya. Sebagaimana firman Allah, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Jadi kita dalam konteks pada zaman sekarang, macam mana kita nak taat kepada Allah? Ya, kita kata tentunya dengan, ya, berpegang kepada Al-Quran. Bagaimana kita nak taat kepada Rasulullah? Sekali lagi, ya, kita kata tentunya dengan berpegang kepada hadis, ya. Baik. Bahkan pada zaman ini terdapat golongan yang dinamakan Al-Quraniyun, mentafsirkan Al-Quran menggunakan hawa nafsu dan akal. Ya, ini hakikatnya. Mereka mendakwa bahawa mereka berpegang kepada Al-Quran. Kononnya mereka berhujah dengan Al-Quran semata-mata. Tetapi itu dakwaan, ya. Sedangkan semua orang boleh mendakwa. Sedangkan dalam melihat sesuatu perkara, dalam melihat sesuatu isu, adakah
kita hanya melihat pada dakwaan pihak-pihak, ya, atau sebetulnya kita melihat kepada hakikat, ya, kita sedaya upaya cuma mengenal pasti hakikat realiti sesuatu. Semestinya kita kata takkan kita nak terima je apa orang dakwa, ya, takkan kita nak tengok je pada zahir dan sebagainya. Tak, semestinya kita nak tahu, nak kenal pasti bagaimana realiti hakikat sesuatu itu. Jadi golongan Al-Quraniyun ni, nak kata kesudahannya sebenarnya mereka tidak lebih daripada sekadar mengikut hawa nafsu. Dia ikut hawa nafsu. Itu je sebenarnya, ya. Tuhan mereka sebenarnya atau agama mereka sebenarnya adalah hawa nafsu. Ya, hujah mereka sebenarnya adalah hawa nafsu, bukan Al-Quran pun, ya. Baik, mentafsirkan Al-Quran menggunakan hawa nafsu dan akal tanpa dipandu oleh As-Sunnah. Akal di sini kita kata, sekali lagi kita kata akal di sini, dia ini istilah yang digunakanlah oleh Syekh Al-Albani. Tapi kita kena faham jugalah, ya. Akal sebenarnya untuk nak menakul, ya. Tetapi realiti mereka yang golongan Quraniyun, kita kata tadi, mereka sebenarnya ikut hawa nafsu je. Dan akal, kita kata akal yang berpandu kepada logik dangkal pemikiran orang tersebut. Dan realitinya dia bukan logik pun. Mereka yang mentafsirkan Al-Quran kononnya dengan akal. Akal di sini maknanya logik, ya. Logik sesuatu. Apa artinya logik? Logik maknanya, ya, apa yang ada maknanya dia bukan tidak ada. Contohlah, logik apa artinya? Maknanya hitam bukan putih, putih bukan hitam. Itu logik. Satu tambah satu, dua. Ini logik. Tapi nak kata mereka yang mentafsirkan Al-Quran, ya, dan mereka menggunakan hawa nafsu dan akal. Akal yang dimaksudkan di sini ialah akal logik mereka, bukan logik dengan erti kata yang sebenar, ya. Kerana kalau logik dengan erti kata yang sebenar, dia tidak akan bertentangan dengan bertentangan dengan Al-Quran, tidak akan bertentangan dengan As-Sunnah, ya. Baik, ini sekadar saya nak ingatkan poin ni supaya kita fahamlah, ya. Menggunakan hawa nafsu, mereka tafsirkan Al-Quran menggunakan hawa nafsu dan akal tanpa dipandu oleh As-Sunnah yang sahih. Lihat, akal tanpa dipandu oleh As-Sunnah sahih. Kenapa akal ini dia perlu atau dengan kata lain, ya, maksud penulis di sini bahawa bila kalau kita nak gunakan akal dia tidak boleh dijadikan sebagai sandaran rujukan dengan sendiri. Tak boleh. Akal dia perlu kepada panduan wahyu. Bila kita kata akal, maknanya akal siapa? Akal kita lah, manusia. Akal manusia dia perlu kepada sandaran wahyu. Wahyu maknanya, ya, apa yang kembali kepada pencipta, apa yang kembali kepada Allah yang mencipta akal itu. Sebab akal dengan sendirinya dia tidak akan mampu menilai dengan benar. Dia boleh menilai pada sekadarnya, sekadar kemampuan manusia yang terbatas. Kadar tu dia boleh nilai lah. Dia boleh nilai lah yang kita sebut tadi, 1 tambah 1. Dia boleh nilai lah 2. Ya, siang bukan malam, malam bukan siang. Akal boleh nampak lah, boleh bezakan lah tu. Tapi nak kata lebih daripada itu, apatah lagi dalam melibatkan hal-hal ghaib, benda-benda yang tak dapat dicermat atau diamati oleh panca indera, akal, ya, tidak akan mampu sama sekali untuk nak menakul perkara-perkara yang seperti itu. Jadi nak kata akal dia perlu dipandu. Dan seburuk-buruk panduan ialah kalau sekiranya akal itu dipandu oleh dirinya sendiri. Seperti mana tindak tanduk golongan falsafah lah, ya. Mereka yang kononnya, ya, mahir dalam bidang ilmu mantik, ya. Atau kita kata seburuk-buruk akal ialah akal yang dipandu oleh hawa nafsu, seperti mana dalam hal ni. Jadi nak kata akal itu perlu dipandu, tidak lain dan tidak bukan dengan wahyu.
Ya. Sebab apa dengan akal? Kita kata kerana pertamanya akal manusia ni didangkal. Akal dia tak sempurna. Sebab ni dia dangkal, maknanya dia tak sempurna lah kita kata. Ini sifat akal manusia. Ya. Allah kata dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Tidaklah ilmu yang ada pada kamu kecuali sedikit saja. Jadi apa yang kita faham, apa yang kita rasa kita tahu, realiti sebenarnya itu hanya sekelumit sahaja. Ya. Itu yang kita tahu, ya. Kalau benar-benar kita tahu, apa yang kita rasa kita tahu, itu lagi musibah. Kita rasa kita tahu tapi sebenarnya tak tahu, itu lagi parah, ya. Apa yang kita tak tahu lagi banyak, ya. Jadi akal dia bersifat dangkal. Yang kedua, akal dia tak maksum. Apa arti maksum? Dia tak terpelihara daripada salah silap. Bahkan sering sahaja dia tersilap. Bahkan pelik kalau dia tak silap. Akal dia sering sahaja tersilap. Sebagai contohlah, ya, kadang-kadang kita melihat sesuatu, ya, sering sahaja kita dengan panca indera kita ni, kita tengok sesuatu, kita rasa kita nak nampak betul lah, tapi rupa-rupanya apa yang kita nampak tu salah. Kita ingat kita nampak Ali, tapi sebenarnya itu bukan Ali. Contoh, ya, nak silap lah dia susu. Siapa yang kata kepada dia bahawa apa yang dia nampak tu Ali? Kalau bukan akal. Akal mentafsirkan apa yang dia nampak Ali. Tapi bila diamati dengan dekat dan seumpamanya, ternyata bahawa ini pelanduk dua serupa sebenarnya dan sebagainya lah. Nak kata, ya, akal tu bersifat dangkal. Akal tu dia tak lari daripada salah silap. Seperti mana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam tu, ya, banyak melakukan salah silap. Dan yang ketiga, yang tak kurang bahayanya, akal itu boleh dipengaruhi oleh hawa nafsu. Kerana kedua-duanya dalam tubuh badan kita. Di mana letak akal? Kita kata dia letak dia jantung. Ya, bukan otak, ya. Allah kata walahum qulub la ya'qiluna biha, dan mereka mempunyai hati jantung yang mereka tidak menakul dengannya. Jadi akal terletak dalam hati jantung. Dan hawa nafsu letak kat mana? Kat dalam juga, dalam diri kita. Jadi akal tu dekat sangat dengan hawa nafsu. Sebab dua-dua dalam diri kita. Dan sering sahaja, ya, akal manusia itu dikuasai oleh hawa nafsu. Apabila kurang ilmu, apabila lemah iman dan seumpamanya. Sedangkan Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu itu dia sering mengajak kepada kejahatan. Jadi nak kata dengan cabaran-cabaran yang sedemikian rupa pada akal, bersifat dangkal, banyak buat salah silap, boleh sering dipengaruhi oleh hawa nafsu. Maksud di sini apa? Maksudnya betapa bahayanya akal itu jika ia tidak dipandu dengan betul, jika ia tidak diikat dengan tali kekang yang kuat, iaitu tali kekang wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Yani akal perlu dipandu. Baik, jadi kita lihat di surat 54, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan mengenai golongan ini dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi mengatakan, la ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatih ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bih aw nahaitu anhu fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nah. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang kamu didapati dalam keadaan dia sedang duduk mengiring di atas kerusinya, datang kepadanya perintah daripadaku sama ada suruhan atau larangan, lalu dia berkata, aku tidak tahu apa yang kami dapati dalam kitabullah, maka itulah yang kami akan ikuti. Ya, hadis
diriwayatkan, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Lihat tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, ternyata bahawa Nabi SAW sudah pun mengetahui atau sudah pun menjangka akan adanya kelompok manusia di akhir pada generasi yang akan datang yang akan mengetepikan as-sunnah. Nabi sudah menyatakan hal ini. Dan macam mana Nabi boleh tahu? Tidak lain tidak bukan dengan melalui wahyu. Ya, kerana apa yang Nabi sabdakan itu semua wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah apa yang dituturkan itu melainkan ia adalah wahyu. Jadi Nabi sudah pun menyatakan akan adanya kelompok manusia di kemudian hari yang mempunyai sikap angkuh. Kita lihat dalam hadis yang kita baca tadi, jangan pula seseorang daripada kamu didapati dalam keadaan dia sedang duduk mengiring di atas kursinya. Apa artinya? Maknanya dalam keadaan tengah duduk bertenggek lah orang kata. Kalau kita hari ni, kalau seorang tu dia duduk sambil bertenggek, ya, sambil mengiring, ya, apa artinya? Maknanya dia dalam keadaan orang kata apa? Dalam keadaan sangat selesa lah. Betul atau tidak? Maknanya dia bukan dalam keadaan serius, dalam keadaan duduk dengan hormat dan seumpamanya. Tak, dia sebenarnya dia tengah, dalam bahasa remaja yang dia kata dia tengah relax lah, ya. Nak menunjukkan sedikit sebanyak keangkuhan lah di situ. Dalam keadaan dia duduk mengiring, lalu datang disampaikan kepadanya sabda Nabi SAW. Apa dia kata? Dia kata, aku tak tahu. Apa maksud kata Nabi? Jawapan yang diberikan oleh orang tersebut, dia kata, aku tak tahu. Maknanya dia tak nak terima hadis Nabi SAW tu. Kan biasa kalau dalam perbualan harian kita, bila ada orang mengatakan sesuatu kepada kita, kita kata, yang tu aku tak tahu. Ini biasa kita guna dalam bahasa harian kita, kan. Apa maksud kita? Maksud kita ialah kita tak nak terima lah perkataan macam tu, sebab kita tak tahu, ya. Tapi kan logiknya kata, kalau kau tak tahu, belajarlah, betul tak? Ya, kalau kau tak tahu sesuatu, ini orang tengah bagi tahulah ni. Ya, sepatutnya kita berterima kasihlah kepada orang tersebut kerana menjelaskan kepada kita apa yang kita tak tahu. Tapi ini bukan, tapi apa yang berlaku ialah sebaliknya. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Apa yang kami dapati dalam kitabullah, itu yang kami akan ikut. Maknanya, lihat sikap angkuh, sikap merasa cukup, ya. Cukup dengan kononnya hendak memadai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, ya, lalu dengan angkuhnya, dengan sombongnya dia menolak as-sunnah. Maka Nabi kata, jangan sekali-kali ada seorang daripada kamu didapati dia buat macam tu, ya. Ini hadis ini sebenarnya adalah ancaman atas mereka yang menolak as-sunnah, ya. Kemudian kata penulis, dalam riwayat yang lain, orang itu berkata, apa yang kami dapati diharamkan di dalamnya, yakni di dalam Al-Quran, maka kami akan haramkan. Kemudian Rasulullah SAW sabda, ketahuilah, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan apa yang sepertinya bersamanya. Atau sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Al-Quran, ya, ma wajadna fihi haraman harramnah, ala wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan apa yang sepertinya. Kalau nak gariskan jumlah tu pun bagus. Diturunkan kepadaku atau telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan apa yang sepertinya. Gariskan itu semua. Lebih-lebih lagi perkataan yang hujung tu, dan apa yang sepertinya. Perkataan sepertinya tu boleh kita gariskan beberapa kali, kerana ada maksud di situ. Wa mithlahu ma'ah, dan apa yang sepertinya. Apa maksud apa yang sepertinya di situ? Ada, kita kata ada maksud tersurat dan tersirat lah di situ, ya. Apa yang seperti maknanya apa yang sama. Tapi apa yang tersirat? Apa yang dapat kita faham daripada perkataan Nabi, ya, dan diturunkan kepada aku Al-Quran dan apa yang sepertinya. Pertamanya kita kata apa yang dimaksudkan dengan seperti di sini adalah apa? Tidak lain dan tidak bukan as-sunnah atau hadis.
diturunkan kepada Nabi, Al-Quran dan hadis. Mungkin ada yang kata macam mana pula hadis diturunkan kepada Nabi. Kita kata kalau kita faham bahawa apa yang dituturkan oleh Nabi dalam apa yang berkait dengan agama, apa yang berkait dengan syariat, itu semua wahyu. Seperti mana firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah apa yang dituturkan oleh Nabi melainkan adalah tidaklah apa yang dituturkan oleh Nabi itu menurut hawa nafsu. Ya, in huwa illa wahyu yuha. Sebaliknya, tidaklah apa yang dituturkan oleh Nabi itu melainkan adalah wahyu. Ya. Jadi telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan sepertinya yakni As-Sunnah. Tapi satu poin yang kita jangan terlepas pandang, Nabi kata dan apa yang sepertinya. Apa artinya seperti? Apa arti seperti? Bukankah maknanya apa yang sepadan? Apa yang orang kata apa? Setaraf, apa yang setara. Seperti maknanya tak berbeza lah. Tak berbeza dari segi apa? Dari segi kekuatan, dari segi kehujahan, dari segi sumber dalil, ya. Dan kita kata, dan demikianlah as-sunnah itu. As-sunnah itu dia kedua-duanya adalah dalil. Kedua-duanya adalah sumber agama Islam ini. Dia saling menjelaskan antara satu sama lain. Al-Quran dan As-Sunnah saling menjelaskan antara satu sama lain. Tidak ada pertembungan, tidak ada perbezaan antara kedua-duanya. Dia saling menjelaskan, dia harmoni antara satu sama lain. Ya? Tidak, dan dia sama sekali tidak seperti apa yang disangkakan oleh sebahagian kelompok yang mengandaikan bahawa boleh berlaku konflik, boleh berlaku pertembungan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ketepikan As-Sunnah. Kita kata, dah lah, andaiannya salah, dan tindakan susulan daripada andaian itu pun salah. Yani ibarat jatuh di timpa tangga, dua kali salah. Mengandaikan boleh berlaku pertembungan antara Al-Quran dan As-Sunnah, lalu diambil tindakan untuk mengetepikan As-Sunnah. Kita kata tidak. Kedua-dua Al-Quran Sunnah itu datang daripada wahyu, datang daripada Allah. Yani syariat Islam ini bukan syariat Nabi Muhammad, bukan Nabi yang reka-reka. Dia adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Jadi kita lihat Nabi menceritakan tentang adanya kelompok yang akan datang di kemudian hari yang mengatakan apa yang kami dapati diharamkan dalam Al-Quran, maka kami akan haramkan. Maknanya kononnya kelompok ni mereka mendakwa bahawa kami hanya akan ikut Al-Quran saja. Apa yang Al-Quran kata haram, kita haramkan. Apa yang kata harus, harus. Yani lebih daripada itu kita tak akan toleh. Kita tak akan toleh kepada selain daripada Al-Quran itu. Itu maksudnya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya telah diturunkan kepada Al-Quran dan apa yang sepertinya. Maknanya, jangan sekali-kali kamu hanya melihat Al-Quran semata-mata. Lalu kamu cuba nak membuat tafsiran dan kesimpulan berdasarkan sesebuah ayat Al-Quran itu. Ya. Sebaliknya, hendaklah Al-Quran dan As-Sunnah itu digandingkan. Kedua-duanya dijadikan sebagai rujukan dan panduan. Kerana kedua-duanya adalah wahyu, kedua-duanya adalah sumber, kedua-duanya adalah rujukan dalam agama. Ya. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW bersabda, "Ala inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah." Ini pun penting juga. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Boleh kita gariskan perkataan adalah sama seperti. Adalah sama seperti. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Penting untuk kita faham sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini.
Apa maksudnya? Maksudnya jangan dibeza-bezakan antara Al-Quran dan As-Sunnah tu. Jangan kita sekali-kali menganggap bahawa Al-Quran itu diterima sepenuhnya. Manakala As-Sunnah, kita boleh KIV. Apa artinya KIV? Keep in view. Apa artinya keep in view? Maknanya kita boleh tangguhkan dulu. Kita tawakuf. Kalau dia selari dengan Al-Quran, kita terima. Tapi kalau dia bertentangan, kita tolak, kita nafikan dan sebagainya. Jangan buat macam tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dalam As-Sunnah sama dengan apa yang datang dalam Al-Quran. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kedua-duanya adalah wahyu. Dan tak perlu saya ingatkan bahawa bila kita sebut As-Sunnah, bila kita sebut hadis, semestinya yang kita maksudkan ialah hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu langkah yang pertama yang kita kena buat sebelum apa yang lain. Ya. Jadi kita kena pastikan sabitnya daripada Nabi. Kerana kalau ada datang riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi tetapi dia tak sabit. Apa artinya tak sabit? Maknanya dia sebenarnya dia tak terbukti pun bahawa dia datang daripada Nabi. Maknanya sanadnya tak bersambung, perawinya bermasalah dan sebagainya. Jadi apa yang kita maksudkan di sini ialah hadis tu perlu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kalau sekiranya suatu riwayat itu dia tak sabit daripada Nabi, apakah boleh kita mengatakan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan-perkataan yang seperti itu? Ini secara pasti kita kata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan riwayat ini tak sabit. Ya. Jadi kita kata riwayat yang tak sabit, kita tak boleh nak katakan bahawa itu hadis, atau kita tak boleh nak kata bahawa itu hadis yang sabit, ya, kerana dia tak sabit. Ya. Baik. Jadi maksud di sini apa, tuan-tuan? Al-Quran dan As-Sunnah itu dia saling menjelaskan antara sama lain. Kedua-duanya adalah rujukan kita yang tidak boleh dipisahkan, ya, yang tidak boleh dipisahkan. Baik, tak apa, kita sambung dulu. Malah, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat malah antara yang dikesalkan adalah terdapat sebahagian penulis kitab yang menulis sebuah kitab mengenai syariat Islam dan akidahnya, menyatakan dalam pendahuluan kitab tersebut bahawa dia menulis kitab tersebut tanpa sebarang rujukan kecuali Al-Quran. Sekali kalau orang yang jahil, kalau orang awam yang tak faham, dia baca satu buku, kemudian di bahagian rujukan tu dia kata, rujukan buku aku ni satu saja, Al-Quran. Barangkali orang awam, orang yang jahil dan seumpamanya, dia kata, oh Masya Allah, hebatnya buku ni. Dia karang buku ni dan sumber dia kalamullah semata-mata. Kita kata, ini indah khabar daripada rupa. Ya. Kalau ada penulisan dalam agama yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan tanpa As-Sunnah, kita kata besar kemungkinan ya buku tersebut penuh dengan kesalahan dan kekeliruan. Sebab apa? Sebab kita dah sebut di awal tadi bahawa Al-Quran dan As-Sunnah dia dua gandingan yang tidak boleh dipisahkan. Dalam agama ada dua sumber ini, Al-Quran dan hadis. Tak boleh nak dipisahkan. Ya. Kita kata setakat ni kita tak adalah dengar orang kata aku berpegang kepada As-Sunnah saja, aku tak berpegang kepada Al-Quran. Setakat ni tak adalah orang cakap macam tu. Ya, jadi walaupun kita kata itu tak betul juga, tapi kelompok manusia macam tu belum wujud lagi. Ya. Tapi yang kita biasa dengar ialah sebaliknya. Orang kata, oh kami berpegang kepada Al-Quran semata-mata kerana alasan-alasan yang tertentulah. Yang kalau kita tak faham, kita mungkin terkeliru dan kita mengiyakan alasan-alasan tersebut. Sedangkan dia adalah kesesatan. Jadi mereka mendakwa berpegang kepada Al-Quran tanpa As-Sunnah. Ya.
maka ini adalah kesesatan, ya. Jadi orang yang nak berhukum dengan hanya berpandukan kepada Al-Quran, nak beramal dengan hanya berpandukan kepada Al-Quran tanpa panduan As-Sunnah, ini adalah kesesatan. Ya, kita kena tegas dan kita kena jelas dalam perkara ini, ya. Maka hadis sahih ini hadis yang kita baru baca tadi, ya, tentang ya pentingnya Al-Quran dan Sunnah tu dijadikan sebagai rujukan. Maka hadis sahih ini telah menjadi dalil yang muktamad. Ini dalil yang tuntas, dalil yang paling jelas dalam perkara ini, menunjukkan bahawa syariat Islam bukanlah Al-Quran semata-mata, malah syariat Islam terdiri daripada atau terbina, diasaskan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Sesiapa yang berpegang dengan salah satu daripadanya sahaja tanpa yang satu lagi, maka bererti dia afwan maka bererti dia tidak berpegang dengan mana-mana daripada kedua-duanya. Ini realitinya, ya. Ini realitinya, bahawa sesiapa yang mendakwa dia hanya berpegang kepada salah satu daripada Al-Quran atau Sunnah tanpa yang satu lagi, realitinya dia telah menolak kedua-duanya, ya. Kenapa? Kerana kedua-dua Al-Quran dan As-Sunnah mewajibkan atas kita untuk berpegang kepada kedua-duanya. Dalam ayat-ayat Al-Quran mewajibkan supaya kita taat kepada Allah dan Rasulnya, yakni taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hadis sekian banyaknya yang turut memerintahkan supaya kita berbuat demikian, seperti mana dalam hadis yang baru kita baca tadi. Hal ini, tuan-tuan dan puan-puan, kerana setiap satu daripada kedua-dua perkara ini, yakni Al-Quran, kedua-dua sumber ini, ya. Hal ini kerana setiap satu daripada kedua-dua sumber agama ini, Al-Quran dan Sunnah, memerintahkan agar kita berpegang juga dengan yang satu lagi, seperti mana contoh firman Allah Ta'ala, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Sesiapa yang taat kepada Rasul, yakni Muhammad, maka sesungguhnya dia telah taat, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Maknanya siapa yang taat kepada Rasulullah, dia taat kepada Allah. Dan maksud lawan dia apa? Barang siapa yang tidak taat kepada Rasulullah, macam mana? Kalau pada zaman Nabi tak ikutlah apa yang Nabi suruh. Tapi pada zaman kita sekarang ni, macam mana kita taat kepada Rasulullah sedangkan Rasulullah dah wafat? Kita kata kita taat kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya. Maka sesiapa yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia tidak taat kepada Allah, ya. Walaupun dia mendakwa bahawa dia mentaati Allah, ya. Itu hanya dakwaan saja, ya, yang menyalahi realiti. Allah juga berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman selagi mana, ya, bolehlah betulkan terjemahan tu, ya, mana yang patut. Selagi mana mereka maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerimanya sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Ini
peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita kata ancaman daripada Allah. Allah kata apa? Mereka tidak beriman jika mereka tidak beriman sehinggalah mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Apa artinya menjadikan engkau sebagai hakim? Maknanya menjadikan engkau sebagai kata pemutus dalam perkara-perkara yang diperselisihkan secara khasnya dan dalam urusan agama secara amnya. Ya. Ini satu. Kita tadi itu satu. Mereka tidak beriman melainkan setelah mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Ini maksud di sini, perlu kita menjadikan Rasulullah sebagai penentu dalam urusan agama kita, sebagai hakim, sebagai pemutus dalam urusan agama. Satu. Yang kedua, kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kau berikan. Kita dalam soal hadis Nabi SAW, hati kita kena tunduk sepenuhnya kepada As-Sunnah. Seperti mana kita kena tunduk kepada Al-Quran, kita kena tunduk kepada As-Sunnah. Jangan hati kita ada rasa berat. Betul ke Nabi kata macam ni? Betul ke macam ni? Boleh ke nak terima macam ni dan sebagainya. Seperti mana kadang-kadang banyak kita dengar, ya, perkataan-perkataan yang seperti itu daripada sebahagian manusia yang mempertikaikan, yang mempersoalkan sesuatu sunnah Nabi SAW itu. Kita kena jadikan Nabi sebagai penentu. Hati kita kena, jangan ada rasa berat untuk nak terima apa yang diputuskan, dan kita kena terima apa yang datang dalam As-Sunnah itu sepenuhnya. Apa yang ditetapkan dalam Sunnah itu kita kena terima sepenuhnya. Jangan kita ambil sebahagian yang ikut selera kita dan kita tolak yang tidak menepati selera kita. Ini bukan tanda orang yang beriman. Ya. Demikian juga dengan firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah wajar bagi lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka dalam urusan mereka itu. Dan sesiapa yang menderhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Tak wajar. Apa Allah kata dalam surah Al-Ahzab ayat 36 ini? Tak wajar bagi orang yang beriman, lelaki atau perempuan, kalau sudah ada ketetapan daripada Allah, yakni Al-Quran, ketetapan daripada Rasulullah, yakni As-Sunnah, tidak wajar bila dah ada ketetapan macam tu, kita boleh ada pilihan untuk kita nak ambil daripada selainnya pula. Tak wajar. Sunnah Nabi sudah jelas di depan kita, tapi kita kata, oh ini tak sesuai. Oh ini, kita berdalih, kita berkalih, kita memberi alasan ini dan itu, dan kita kata tak apa, kita tunggu dulu, kita kaji dulu. Nak kaji apa? Sunnah Nabi dah ada di depan kau, terang dan jelas. Kita kata kita kena tengok sejauh mana kesesuaian. Subhanallah, ada yang kata macam tu pada hari ni. Kena tengok sejauh mana kesesuaian dengan zaman, sejauh mana kesesuaian dengan keadaan dan sebagainya. Ini semua kalam batil. Ini semua menunjukkan, ya, rosaknya atau lemahnya iman. Dan siapa yang menderhaka terhadap Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat. Lihat, dalam ayat ini sentiasa digandingkan antara Allah dan Rasul. Apabila Allah dan Rasul, kemudian di akhir, dan sesiapa yang menderhaka Allah dan Rasul.
Maknanya siapa yang menolak Al-Quran dikatakan derhaka, seperti mana siapa yang menolak hadis dikatakan dia menderhaka dan dia akan jadi sesat, ya, dengan kesesatan yang nyata. Boleh kita baca satu lagi ayat Al-Quran, kita lihat. Dan juga firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kamu, maka tinggalkanlah. Ya, surah Al-Hasyr ayat 7. Apa yang diberikan kepada kamu oleh Rasulullah, ambil, terima. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkan. Apa yang diterima, apa yang diberikan kepada kita, apa yang Rasulullah telah berikan kepada kita. Ada Nabi, ya, wariskan kepada kita harta pusaka, wang dinar, wang dirham. Ada Rasulullah, ya, tinggalkan harta pusaka, tanah dan sebagainya. Kita kata tidak dan tidak. Jadi apa yang Nabi telah berikan kepada kita, kita kata tidak lain dan tidak bukan as-sunnah. Maka kita diperintahkan oleh Allah supaya menerima, ya, apa yang telah diberikan kepada kita itu, ya. Apa yang Nabi larang, hendaklah kita tinggalkan. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok di sini ada soalan kuis untuk malam ni. Soalan kuis untuk malam ni, namakan 4 buah buku sunan. Namakan 4 buah buku sunan. Ya, apa benda as-sunan itu? Jadi sebagai penuntut ilmu kita kena tahulah, ya. Sebagai penuntut ilmu kita kena tahulah istilah-istilah ni, ya. Sebab dia sering digunakan dalam perbahasan, dalam tulisan, ya, tulisan buku, tulisan kitab-kitab para ulama. Apa yang dimaksudkan dengan, ya, namakan 4 buah buku as-sunan. Pemenang akan dihubungi oleh pihak admin ISDC, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu soalan yang diajukan oleh saudara Azharuddin Boceh semalam yang saya minta supaya ditangguhkan. Dia kata, benarkah pandangan dalam mazhab Maliki boleh makan daging buaya? Jika benar, bolehkah kita yang bermazhab Syafi'i makan daging buaya? Ya, adanya, setelah saya melakukan rujukan, ternyata benar, ya, adanya perbahasan dalam kalangan para ulama di mana jumhur, majoriti mazhab fiqh mengatakan bahawa daging buaya itu haram, berbeza dengan pandangan mazhab Maliki yang mengatakan harus. Dan ia juga merupakan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Dalam satu riwayat Imam Ahmad pun mengatakan dia harus, yakni halal. Kerana apa? Kenapa ulama berbeza pendapat tentang hukum buaya ni, ya, makan daging buaya. Ini nak tahu hukum dulu, bukan nak ajak sesiapa makan buaya, daging buaya. Pertamanya kerana tidak ada nas yang jelas dalam permasalahan daging buaya. Seperti mana banyaknya jenis-jenis bentuk-bentuk makanan yang lain yang tidak dinyatakan secara spesifik, tetapi dia jatuh dalam keumuman nas Al-Quran atau As-Sunnah. Jadi dalam bab daging buaya ni, dalam bab daging hukum makan buaya ni, tidak ada nas yang jelas. Itu satu. Maka ulama khilaf, ada pandangan-pandangan. Jumhur mengatakan haram. Kenapa? Kerana mereka mengkategorikan buaya itu sebagai haiwan yang bertaring, ya, haiwan yang bertaring. Dan saya kira dalam kuliah sebelum ni kita ada baca, ya, sebuah hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam risalah yang kita sedang bacakan ni, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu dhinabin minas siba' haram. Setiap haiwan yang bertaring adalah haram. Haiwan yang bertaring maknanya haiwan pemangsa. Haiwan yang makan haiwan yang lain dengan menggunakan taring dia. Seperti mana
ya, harimau, serigala. Jadi jumhur mengatakan buaya dia ada taring dan memang dia menggunakan taring itu untuk nak tangkap haiwan-haiwan mangsanya. Maka dia haiwan pemangsa yang bertaring dan maka hukumnya haram berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Berbeza dengan pandangan yang kata harus, mereka melihat bahawa buaya dia masuk dalam kategori haiwan laut, haiwan air yang hidup dalam air. Ini pandangan yang kedua lah, pandangan mazhab Maliki. Sedangkan dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuh, dihalalkan bagi kamu segala apa tangkapan laut, maknanya segala apa tangkapan dari air, daripada laut atau sungai, wa ta'amuh, dan segala apa hasilnya, segala apa hasil makanan daripada laut dan sama jugalah dengan sungai adalah halal. Jadi ini kita kata perbezaan perspektif kedua-dua pandangan. Satu pandangan melihat buaya ini sebagai haiwan darat yang bertaring, maka diharam. Berbanding pendapat yang kedua melihat dari sudut mengatakan bahawa buaya ini dia hidup di air. Biasanya dia memang ditinggal dekat air, maka dia haiwan laut, dia haiwan air. Dan kaedah umum dalam syariat berkenaan hasil tangkapan laut atau hasil tangkapan kehidupan air secara amnya adalah halal. Seperti mana dalam ayat yang kita baca tadi, uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuh, dihalalkan buat kamu tangkapan laut dan segala apa hasilnya. Jadi ini perbezaan pandangan dah. Dan saya melihat badan pembesar ulama yang diketuai oleh Syekh bin Baz satu ketika dahulu, mereka condong kepada pendapat yang kedua, mengatakan bahawa buaya ini makanan laut, makanan air, kehidupan air, maka hukumnya harus. Dan saya melihat Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullah pun mengatakan sedemikian. Jadi ini pandangan-pandangan lah, ya. Walau macam mana pun majoriti jumhur, yakni mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, mereka mengatakan buaya ini haram kerana dia haiwan darat yang bertaring. Walau macam mana pun ada khilaf. Cuma dalam persoalan tadi, jika benar, dia kata apa? Jika benar, bolehkah kita yang bermazhab Syafi'i? Saya tak tahulah sejauh mana benar kenyataan tersebut. Betul ke kita bermazhab Syafi'i? Macam mana kita, adakah ini sekadar dakwaan atau benar-benar dari segi praktik? Ya. Sebab ramai saja yang mengatakan kami bermazhab Syafi'i. Tetapi kalau diselidik setiap satu amalan, ya, pendapat dan pandangan, banyak saja yang menyelisih mazhab Syafi'i. Jadi sejauh mana benar dakwaan tersebut, ini sekadar saya nak lontarkan je lah, ya. Bolehkah kita yang bermazhab Syafi'i memakan daging buaya? Saya kira kita sebagai seorang Muslim sebenarnya tak timbul isu mazhab, ya. Kerana kita sedia maklum mazhab ni datang kemudian. Zaman Rasulullah, sahabat ada mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki zaman Rasulullah, zaman sahabat. Ada yang bermazhab Abu Bakar, mazhab Abu Umar, Uthman, Ali. Ada. Jawapannya tidak ada. Jadi apa sebenarnya yang sepatutnya menjadi mazhab kita? Kita kata, seperti mana yang menjadi kewajipan atas setiap seorang Muslim. Allah kata dalam Al-Quran apa? Fa in tanaza'tum fi syai', jika kamu berselisih dalam sesuatu perkara, Allah kata apa? Maka kembali ke, Allah kata maka kembalilah ke mazhab si fulan, mazhab si fulan. Tidak. Allah kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah, yakni Al-Quran, Rasulnya, yakni As-Sunnah. Maka ya, sekadar ya nak memberi peringatan untuk kita bersama. Jadi jangan dibangkitkan isu mazhab
Sebaliknya apa yang sepatutnya menjadi fokus dan perhatian kita ialah apa pandangan yang rajih dalam permasalahan ini. Ya. Apa pandangan yang rajih? Rajih berarti ini pandangan yang kuat, pandangan yang terpilih kerana dalilnya. Ya. Jadi saya telah menyatakan perselisihan pandangan dan hujah setiap pandangan. Jadi kita kena kita kena faham dan kita cuba menakul. Mana agak-agak buaya ni macam mana? Pertamanya saya ingat kita kena selesaikan dulu ialah buaya ni hidupan darat atau laut. Itu yang kita kena selesaikan dulu, dan saya kira ini tak perlu kita nak tak perlu, ini bukan soal mazhab, ini bukan suatu yang sulit untuk kita nak simpulkan. Ya, buaya ni kehidupan darat atau laut. Ni semua kita saya ingat kita boleh perhatikanlah kita boleh sama-sama merhatikan haiwan buaya tu. Dia kehidupan darat atau kehidupan laut. Jika di sini, jika pada pemerhatian kita tengok buaya tu dan kita membuat kesimpulan bahawa dia kehidupan darat, maka buaya tu dia bertaring dan dia menangkap mangsanya dengan taringnya, maka dia haiwan darat bertaring yang haram dimakan. Tetapi jika kita melihat buaya dan kita mendapati bahawa dia lebih banyak menghabiskan masanya di dalam air, kehidupan dia dalam air, maka dia adalah kehidupan kehidupan air, maka dapat kita buat kesimpulan bahawa buaya adalah sebahagian daripada hasil tangkapan kehidupan air yang halal dan harus. Nak kata saya lontarkan baliklah kepada tuan-tuan, supaya kita beramal dengan dalil, supaya kita ada kefahaman, sebagai seorang penuntut ilmu, kita tengok. Dan boleh saya ambil satu langkah lagi ke depan. Andai kata kita masih lagi keliru, kita tak dapat nak kepastian, kita tak pasti buaya ni mana satu, dan maka kesudahannya kita tak dapat nak buat kesimpulan pendapat mana yang kuat, jumhur, pendapat pertama atau yang kedua, maka waktu itu kita kata kita tawakuf, kita KIV, kita tunggu, kita ambil pendekatan tunggu dan lihat sehingga perkara itu menjadi jelas bagi kita. Maka jangan kita kata ini, jangan kita kata itu, dan maka kesudahannya tak bolehlah kita nak menganggap harus daging buaya tu, sebab kita masih lagi mengkaji. Ada soalan daripada saudara Da'i Azwan Ar-Riyawi. Dikata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kurang faham tentang sabda Nabi, ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Contoh perkara yang diharamkan itu apa ya Ustaz? Adakah haram yang mutlak? Mohon pencerahan. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya, jangan sekali-kali kita menganggap bahawa apa yang diharamkan oleh Rasulullah status kedudukannya kurang berbanding apa yang diharamkan oleh Allah. Jangan kita ada tanggapan yang macam tu. Itu maksud hadis ni. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Sama. Maksudnya pada darjat yang sama dari segi kekuatan. Ini kalau dia haram. Dan saya kira kita sedia maklum pun bahawa bila kita kata haram, adakah haram yang ada tak terlintas dalam kefahaman kita bila kata apa yang Allah haramkan maknanya haram betul-betul, dan apa yang Rasulullah haramkan dia ada kelonggaran dan sebagainya. Ada yang buat kesimpulan macam tu, Jadi kita kata tidaklah, itu tak betul lah. Apa yang diharamkan dalam Al-Quran dan apa yang diharamkan dalam As-Sunnah
dari segi status kekuatannya sebagai hujjah dan dalil sama. Ya. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan as-sunnah itu. Itu maksudnya. Ya. Contoh perkara yang diharamkan itu apa ya Ustaz? Apa sahajalah. Ya. Apa sahaja. Sebagai contoh, ya, dalam masalah dalil hadis yang mengharamkan haiwan yang bertaring. Nabi mengatakan kullu dhinabin minas siba haram. Ya, segala apa haiwan yang bertaring adalah haram. Ini apa yang diharamkan oleh Rasulullah. Jadi kita kata ini satu pengharaman datang daripada hadis, dan kita kena menganggap haiwan yang bertaring itu sebagai haram dengan haram yang mutlak. Ya. Adakah haramnya mutlak? Mestilah bila kata haram, maknanya haram lah. Ya. Saya kira tidak timbul isu ada haram yang tak mutlak dengan haram yang tak mutlak. Bila kata kalau sesuatu tu haram, maka dia haram. Melainkan kalau kita nak membezakan antara haram dengan makruh. Ya, kalau makruh dia ada maksud dia yang tersendirilah, ada istilahnya yang tersendiri. Ya. Tetapi ya, dalam soal apa yang diharamkan dalam as-sunnah, apa yang diharamkan dalam hadis, ya, haram adalah haram sama seperti kalau dia datang dalam Al-Quran. Itu maksud dia. Ya. Ini jawapan yang dapat saya berikanlah. Ya, harap-harap jelas. Ya. Baik, di sini ada satu soalan yang mungkin sedikit panjang. Dia mengatakan, Assalamualaikum, saya Cina Aisyah, mungkin ada salah eja atau apa, yang baru memeluk Islam bersama suami saya pada bulan September tahun ini. Tahniah kita ucapkan. Alhamdulillah, dan kita menghadapi satu masalah pada bulan Oktober, iaitu apabila sampai hari Maulidur Rasul, kita menolak jemputan ke masjid dan dipanggil Wahabi. Dan kelakuan seperti tidak join ke ziarah kubur atau minum air Yasin turut dipanggil Wahabi. Semua hanya boleh kita rujuk pada buku. Kedua-dua kami agak bersendirian, tetapi buku-buku Ibnu Taimiyah dan tafsir Ibnu Kathir menemani kami bertabah. Kami masih sedar pentingnya hidup berjemaah dan memandangkan kami sudah diboikot, sudah dipulaukan sebagai Wahabi dan Salafi yang orang-orang kampung panggil sebagai sesat. Patutkah kami pindah ke komuniti yang ada jemaah Salafi berdekatan dengan kami, atau terus tinggal di tempat sedia ada dan menasihati ahli-ahli masjid supaya menghindari bid'ah dengan ilmu dan baik? Saya melihat memandangkan saudari baru memeluk Islam, maka saya mengira bahawa saudari dengan suami masih lagi di peringkat permulaan, dengan kata bahawa kita masih lagi di peringkat pertama atau di peringkat permulaan perjalanan kita, masih menuntut ilmu, masih banyak yang kita tak jelas, masih banyak yang kita tak faham dan seumpamanya. Tapi saya tengok mungkin ada perkara-perkara yang dia ada kefahaman. Bagus, yes, saya ucapkan tahniah. Tinggal lagi seperti mana menjadi kewajipan atas setiap seorang Muslim untuk sentiasa memperbaiki diri, meningkatkan diri dengan ilmu dan ketakwaan. Di samping itu, kita kena jaga persekitaran. Tidak dinafikan bahawa persekitaran sangat penting bagi seorang Muslim.
lebih-lebih lagi kalau sekiranya kita dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah dari segi kita, kefahaman kita belum mantap, ilmu kita belum meningkat, kita masih lagi di peringkat awal dan seumpamanya. Maka waktu itu memang kita kena tahap pengawasan kita perlu berada pada tahap yang paling tinggi. Ini kita kena bentengkan diri kita agar kita dapat menghindari segala apa macam syubhat yang memang tak pernah reda. Macam-macam syubhat di sekeliling. Jadi bergantung kepada situasi dan keupayaan atau kemampuan. Jika dapat berpindah ke komuniti yang lebih baik, ya, paling tidak jangan ada tekanan, ya, tekanan untuk nak terlibat dalam hal-hal bid'ah dan hal-hal tokok tambah yang diada-adakan oleh sebahagian kelompok dalam masyarakat. Ya, kerana apa? Tekanan-tekanan ini boleh memberi kesan kepada kita. Jangan sekali-kali kita ambil remeh. Sebab kita manusia secara amnya lemah. Dan bukan dalam setiap masa kita ni dalam keadaan, apa orang kata, dalam keadaan tip-top. Ada masa kita ada semangat, ada masa kita kita bertenaga. Tapi ada juga masa kita jadi lemah semangat, kita jadi penat dan seumpamanya. Jadi bila kita jadi lemah semangat, bila kita jadi penat, waktu itu bahaya keadaan kita. Dan banyak contoh-contoh yang dapat kita lihat di sekeliling kita. Di mana pada awalnya barangkali seorang itu dia tegas, dia teguh dengan pendirian. Ya. Contohlah dia tak nak minum arak, tak nak isap rokok, contoh. Tapi kerana persekitaran dia tidak baik, tidak sihat, dikelilingi dengan orang-orang yang mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada hal maksiat dan sebagainya, lambat laun dia pun terjebak sama. Paling tidak, kalau dia tidak terlibat sama, paling tidak dia menganggap bahawa benda tu remeh. Dia menganggap bahawa minum arak tu tak mengapa, tak apalah, masing-masing ada keadaan masing-masing. Dia bagi alasan pula, tak apalah, dia ada masalah tu, dia boleh isap rokok. Atau dalam hal-hal bid'ah, tak apalah, itu faham mereka, kita dengan cara kita, tapi kita duduk sama-sama. Ini pendekatan yang salah, pendekatan yang tidak tepat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ya. Ini penting kita menjaga persekitaran. Ya. Jadi kalau ada kemampuan untuk nak berpindah, itu yang sebaiknya. Ya, pindah ke komuniti yang lebih baik. Ya. Tetapi kalau tidak ada kemampuan, maka waktu itu kalau tak ada pilihan, kita kena tabah dan sabar. Ya. Dan dalam masa yang sama kita sentiasa berusaha untuk kita memperbaiki situasi keadaan kita. Ini jawapan yang dapat saya bagilah. Ya. Ada soalan daripada saudara Azharuddin Boceh. Dia kata, Assalamualaikum. Benarkah kebanyakan seksaan kubur berpunca daripada air kencing? Ya, ini dalam hadis Nabi SAW. Dalam satu peristiwa, ya, Nabi bersama dengan sahabat melewati satu perkuburan pada zaman jahiliah, ya, kubur lama. Lalu Nabi bertanya siapa penghuni dua kubur ni, maka dikatakan bahawa mereka ni adalah dua orang yang hidup pada zaman jahiliah. Lalu Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban, sungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diseksa. Ya. Lalu Nabi menjelaskan amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulih. Adapun salah seorang daripada penghuni kubur ni, masalah dia tak jaga air kencing dia. Dia tidak menjaga kesucian badan dan pakaian dia daripada air kencing dia. Ini dia air kencing tak tus, kencing merata dan seumpamanya, dan dia tidak membersihkan kemaluannya setelah dia membuang air. Jadi Nabi mengatakan salah seorang ini dia tidak menjaga kesucian dirinya daripada air kencingnya. Wa ammal akhar fakana yamshi
bin namimah. Adapun salah seorang orang yang kedua ni, dia suka mengadu domba. Ya. Maka ada hadisnya, ada sambungannya, ya. Tapi dalam hadis yang lain, ya, Nabi mengingatkan tentang pentingnya kita menjaga kesucian badan dan pakaian kita daripada air kencing, dan Nabi menjelaskan fa inna 'ammata 'adzabil qabr, sesungguhnya kebanyakan siksaan daripada siksaan kubur adalah akibat daripadanya, ya. Jadi benarlah, ya, kerana perkara itu, ya, sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada soalan daripada saudara Muhammad Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada soalan dari kawan ana, geng anti hadis. Geng anti hadis ni maksudnya dia tolak semua hadis atau selektif hadis sahaja? Maksudnya hadis qudsi dengan betul-betul sahaja sahih sahaja dia orang terima, atau bagaimana? Kita kata ada macam-macam. Ish dahran tara ajaban. Siapa yang umur dia panjang, siapa yang, ya, melihat, siapa yang mengkaji, siapa yang selidik, dia akan mendapati manusia ni macam-macam. Jadi kita kata tak dinafikan ada yang menolak sepenuhnya, dan tak kurang juga yang terima sebahagian, yang tolak sebahagian. Yang membezakan antara hadis mutawatir dengan hadis ahad, ini ada juga, bahkan dalam kalangan pengikut mazhab dan sebagainya. Tetapi kita kata, adakah yang penting bagi kita ialah kita nak kenal pasti adakah tindakan yang diambil sedemikian rupa betul, dibolehkan? Jawapannya tak boleh. Seperti mana kita wajib menerima Al-Quran sepenuhnya, maka demikian juga dengan As-Sunnah, kita wajib menerimanya sepenuhnya. Dan ini memang menjadi satu cobaan dan cabaran bagi kita sebagai seorang Muslim. Sejauh mana kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, khususnya As-Sunnah, ya, kerana ada banyak isu di situ. Rata-rata mendakwa kami ahli sunnah wal jamaah, kami berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dakwaan semata-mata, tak, dari segi realiti barangkali berbeza. Baik, ada soalan daripada saudara Izham Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah haram, makruh, bid'ah jika menambah bacaan dalam solat? Contoh di dalam rukuk dengan membaca astaghfirullah selepas membaca subhana rabbiyal azim. Begitu juga dalam sujud, mohon pencurahan. Kita kata kembali kepada sebab. Kalau kita nak tambah bacaan dalam rukuk atau sujud seperti bacaan astaghfirullah, kembali kepada sebab kenapa kita buat macam tu. Sekiranya dilakukan secara spontan dan diniatkan sebagai doa, astaghfirullah berarti itu doa. Ya Allah, ampunkan aku, itu maksud dia. Dan memang secara prinsipnya dalam kita diperintahkan supaya memperbanyakkan doa ketika dalam sujud waktu salat secara khasnya. Aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi min ad-du'a. Hampir-hampir seorang kamu ialah ketika kamu sujud, maka perbanyakkanlah doa ketika sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kita diperintahkan supaya memperbanyakkan doa. Jadi kita kata kembali kepada sebab. Kalau sebab kita ialah kita nak berdoa, ya. Dan kita melakukannya secara spontan. Spontan di sini maknanya kita bukan menetapkannya sebagai wirid lazim yang kita lakukan secara berterusan. Kerana jika demikian, maka ini jelas satu tokok tambah dalam agama. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita supaya dalam rukuk kita hanya membaca subhana rabbiyal azim. Itu yang Nabi ajar. Maka dengan perbuatan kita melakukan tokok tambah atau perubahan, ini jelas penyelewengan dalam agama. Demikian juga ketika sujud, Nabi mencontohkan kepada kita supaya kita membaca subhana rabbil a'la. Maka kalau sekiranya kita mengubahnya kepada kita buat tokok tambah, kita tambah dengan bacaan yang lain dan sebagainya, dengan sebab, dengan pemahaman bahawa itu lebih baik, itu lebih cantik dan sebagainya, ini jelas satu penyelewengan, ya, dalam agama, dan dia akan jatuh dalam kategori bid'ah.
Tetapi andai kata kita melakukannya kerana secara spontan, kita bukannya sebagai satu wirid yang lazim kita baca, maka ada keluasan dalam hal itu dengan niat yang betul, ya, dengan niat untuk kita nak baca doa, ya, sekadar berdoa kepada Allah, ya, sedangkan sujud memang tempat untuk kita memperbanyakkan doa seperti mana dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Baik, ikhwah, kemudian ada saya ambil satu soalan lagi, soalan yang terakhir. Soalan daripada saudara Gusti Aji Saputra. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga Allah merahmati Ustaz. Maaf bertanya Ustaz, benarkah ada dakwaan bahawa Imam Mahdi telah muncul namun jasad yang lain? Mohon pencerahan. Kedatangan Imam Mahdi memang sabit dalam hadis yang sahih, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada, ya, manusia yang akan datang di akhir zaman nanti, ya, daripada keluarga bangsa Arab, daripada keluarga keturunan Rasulullah, daripada kalangan orang Quraisy. Namanya seperti nama Nabi, nama dia Muhammad, ya, Muhammad bin Abdullah. Itu sabit dan pasti, ya, kerana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam soalan, adakah benar dia dah muncul? Kita kata ini dakwaan. Dan kaedahnya al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Ini kaedah kita yang kita kena jadikan sebagai panduan hidup kita selama-lamanya. Apa yang dinyatakan dalam nas, kita terima dan beriman dengannya sepenuhnya. Tetapi kalau sesuatu itu tidak ada dalam nas dan sebaliknya datang daripada manusia, dakwaan daripada sebahagian individu, maka kita kata itu kita kena semak dan pastikan. Jadi soal Imam Mahdi dah datang atau tidak, kita kata wallahualam, kita tak jumpa lagi. Ini siapa yang kata tu, sejauh mana keboleh percayaan dia. Apa yang pasti, saya belum dengar secara peribadi, saya belum dengar ada mana-mana ulama yang dipercayai yang menyatakan sedemikian. Dan kita sebagai seorang Muslim, kita tak perlu nak runsing tentang kedatangan Imam Mahdi, ya, nak fikir bila dia nak datang, dah datang ke belum. Kita kata itu bukan urusan kita. Kerana apa yang menjadi tanggungjawab kita ialah kita membuat persiapan untuk kita menghadap Allah, ya. Sama ada Imam Mahdi datang waktu kita hidup atau tidak, kita tak tahu. Tapi yang pastinya kita akan menghadap Allah. Pastinya kita akan mati dan kita akan menghadap Allah. Jadi itu persoalan dia bukan sejauh mana persiapan kita untuk nak bertemu dengan Imam Mahdi. Persoalannya ialah sejauh mana persiapan kita untuk menghadap Tuhan sekalian alam, untuk kita nak menghadap Allah, ya. Ada satu soalan lagi pula. Soalan daripada saudara Faizal Mashhud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah boleh seorang itu menjadi imam dalam solat sekiranya orang itu ada perasaan gugup, seperti penyakit yang terkadang datang secara tiba-tiba? Taklah, rasa gugup ni memang kita semua gugup, lagi-lagi kalau kita tak biasa, ya. Jadi bukan syarat nak jadi imam tak ada rasa gugup, tak ada, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ummul qaum aqra'uhum. Satu kaum itu diimamkan oleh orang yang paling baik bacaan dia. Itu kriteria dia. Dan tak ada syarat dalam nak jadi imam, tak ada rasa gugup dan sebagainya, ya. Jadi boleh nak jadi imam kalau ada rasa gugup. Kita kata kalau permulaan, kalau kita tak biasa, memang kita akan jadi gugup, walaupun barangkali suara kita sedap dan sebagainya, ya. Jadi walau macam mana pun kita kata, ya, tabahkan diri. Kalau kita diminta supaya jadi imam, pergi ke depan dan insya-Allah, ya, lama-lama kita akan jadi biasa, insya-Allah, ya. Kita minta supaya Allah permudahkan urusan kita menjadi imam, ya. Baik ikhwah, sebelum kita akhiri kuliah malam ni, kembali pada soalan kuis tadi. Kitab Sunan ialah yang pertama dari segi susunan dia, ialah yang pertama Sunan Abu Dawud, kemudian Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Ya, ini 4 kitab hadis yang dikenali sebagai kitab atau kutub As-Sunan, ya, kerana nama dia
pangkal dia semua sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Baik ikhwah, sampai di situ saja kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.